Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan pastilah hari ini kita juga memilih satu topik yang cukup bersesuaian sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah keselamatan untuk semua. Dan sesuatu yang menarik dalam Ruang Bicara hari ini, kita tidak ada tetamu di studio tetapi kita ada 3 tetamu yang sudah pun bersedia di talian kami. Dan kita memilih topik ini kerana hari ini ialah hari pertama penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sudah pastilah banyak pihak sebenarnya yang terkesan dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan hari ini kita cuba menumpukan perhatian kepada apa yang mungkin reaksi daripada kampus-kampus di sekitar negara kita ini. Kerana kita tahu bahawa Perdana Menteri telah pun mengumumkan, iaitu dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, penutupan semua institusi pendidikan tinggi, awam dan juga swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Dan dikatakan bahawa keadaan ini secara tidak langsung telah menimbulkan rasa panik di kalangan pelajar-pelajar ataupun mahasiswa. Jadi untuk mendapat gambaran yang lebih jelas sebenarnya, apa kata kalau kita hubungi dulu tetamu kita yang pertama yang sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini, iaitu saudara Yilson Yanggun yang merupakan Ketua Eksekutif Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Christmas, atau beliau juga merangkap speaker resmi Kesatuan Mahasiswa UKM. Halo Yilson. Hello. Sehat ya? Sehat. Okey. Okey Yilson, ini barangkali anda pun dah tahulah ya, kita pilih topik tentang keselamatan untuk semua. Dan kita ingin menyentuh tentang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kita nak dapat gambaran yang lebih jelas daripada Yilson lah tentang reaksi mahasiswa terhadap pelaksanaan ataupun penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ini, Yilson. Okey. Jadi selamat petang. Ya. Jadi terima kasih kerana memberi peluang lah kepada saya untuk bercakap mewakili UKM sendiri dan juga mahasiswa UKM dan juga lebih besar IPT Malaysia. Tetapi saya nak tegaskan, ini adalah pandangan peribadi saya lah sebagai mahasiswa. Jadi apa yang saya faham tentang keadaan yang sekarang ini adalah tentang perintah Kawalan Pergerakan. Kawalan Pergerakan yang telah diberitahu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi dalam situasi yang begini, kita melihat bahawa dalam sebagai mahasiswa, kita melihat bahawa mahasiswa ini adalah yang paling terkesan lah. Boleh kita katakan sebabkan mahasiswa ini paling ramai dan jauh daripada keluarga mereka. Jadi kemungkinan besar suasana panik dalam fasa gelombang kedua COVID-19 ini jelas terpapar atau terpancar dalam suasana dalam kalangan mahasiswa. Jadi, tetapi bagi saya suasana panik ini adalah bukan daripada setakat daripada arahan yang tidak jelas. Yang mana ramai yang komplain bahawa arahan tidak jelas daripada kementerian, arahan tidak jelas daripada Universiti Awam. Tetapi bagi saya ini adalah sikap pengguna media sosial sendiri, yang mana memberikan gambaran bahawa COVID-19 ini sudah di tahap yang paling bahaya, memberikan gambaran bahawa COVID-19 ini sudah tidak dapat dibendung dan memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk keluar daripada universiti. Jadi itu yang setakat ini untuk situasi yang menghimpit mahasiswa. Jadi bagi saya di Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri, universiti kami ini memberi galakan sebenarnya kepada pelajar untuk tinggal ataupun kembali ke kampung masing-masing. Jadi bila diberi galakan, sepatutnya mahasiswa ini kena muhasabah diri juga, yang melihat kepada apa yang berlaku sekarang ini, di mana gelombang kedua COVID-19 ini adalah dianggap bahaya
Okey. Jadi sepatutnya mahasiswa kena bertahan di dalam universiti, dan juga menunggu arahan yang seterusnya. Okey, Yulson, ataupun satu perkara yang penting apa yang disebut oleh anda tadilah. Ada dua pilihan sebenarnya, sama ada mahasiswa terus tinggal di dalam kampus ataupun balik ke kampung. Kalau mereka memilih yang pertama tadi untuk tinggal di kampus, apakah mahasiswa ini akan menghadapi masalah sebenarnya? Ya, yang pertama sekali sebenarnya tidak ada masalah dalam apabila mahasiswa tinggal di kampus, disebabkan Perdana Menteri sendiri memberikan jaminan bahwa bekalan makanan masih cukup. Dan di universiti awam sendiri, macam saya UKM, pihak pembekal makanan ataupun kafe-kafe di kolej-kolej kediaman masih beroperasi seperti biasa. Jadi bila operasi seperti biasa, maka bekalan makanan itu tidak akan terputus. Yang kedua, bila mereka balik ke kampung masing-masing, dia akan menjadi masalah. Contohnya, malam kita melihat sendiri bagaimana keadaan di TBS. Betul. Jadi ini yang menjadikan panik dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri, takut apabila mahasiswa pergi sana bawa balik kampung. Jadi ini yang keadaan ini yang menjadi perlu hara sedikit. Okey, satu lagi persoalan Yulson yang saya nak kongsi bersama dengan anda lah. Dari segi sistem ataupun ialah proses pendidikan itu sepanjang 2 minggu ini, apa yang akan telah pun ataupun di plan ataupun dirancang oleh pihak universiti sendiri? Di UKM, saya dari awal, dari sejak minggu lepas sudah dikeluarkan kenyataan bahwa mulai dari 16 Mac, kuliah itu kuliah secara bersemuka itu digantikan dengan kuliah atas talian. Maksudnya e-learning kita menggunakan sistem UKM Folio, contohnya UKM. Jadi ini memudahkanlah pelajar dan juga mengelakkan pelajar daripada berkumpul di satu-satu tempat ataupun di kelas. Jadi ini adalah antara reaksi ataupun tindakan cepat daripada universiti berkaitan dengan perkara ini. Jadi dalam keadaan yang begini pula, semalam kita dikabarkan lagi daripada JPT, Jabatan Pelajar Tinggi, bahwa 18 hingga 31 Mac ini adalah tempoh di mana patutnya kuliah ini diberhentikan. Maksudnya di sini hanya pahaman saya, kuliah melalui talian saja yang diperbolehkan. Jadi ini memudahkan juga pelajar lah sepatutnya bila ada di kampus, bila di rumah. So ini memudahkan pelajar dan juga proses pembelajaran itu akan terus berjalan. Tidak ada istilah kita nak tunda semester, tidak ada istilah kita nak stop pembelajaran. Okey, Yulson, reaksi daripada pihak universiti sendiri di UKM misalnya, apakah pihak universiti sendiri menunjukkan satu reaksi yang bersifat proaktif membantu pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang menghadapi masalah ketika ini? Di UKM, selepas sahaja pengumuman pada 16 Mac jam 10 malam daripada Perdana Menteri, UKM membuat besoknya dia membuat meeting berkaitan dengan perkara ini, dan UKM menurut kepada arahan yang diberikan oleh Perdana Menteri. Betul. Jadi dalam fasa minggu ini sebenarnya kawalan daripada UKM melalui pihak keselamatan UKM, melalui pusat kesihatan UKM, pusat teknologi maklumat UKM, dianggap sudah bersedia untuk sebarang kemungkinan yang mana masalah ini mungkin akan berlaku di UKM. Jadi kita pun mengucapkan terima kasih kepada pihak mereka sebab bertungkus lumus dan sedia upaya untuk membantu pelajar di Universiti Kebangsaan. Okey, Yulson, soalan yang terakhir, harapan dan juga nasihat anda lah kepada rakan-rakan anda di mana saja mereka berada, tak kira lah sama ada di UKM ataupun kampus-kampus lain, dan mungkin seringkasnya harapan dan juga nasihat anda kepada mereka. Harapan saya kepada mahasiswa, rakan-rakan mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia ialah kepada mereka yang balik di rumah, yang sudah balik di rumah,
seperti apa yang diberitahu oleh Perdana Menteri sebentar tadi ialah stay at home. Begitu juga dalam mereka yang ada di kampus, stay at campus. Sebab kita sekarang ini dalam fasa gelombang yang ketiga, jadi kita harapkan kerjasama daripada mahasiswa sendiri, daripada rakyat Malaysia sendiri untuk membendung perkara ini, dan kita letakkan 100% kepercayaan pada kerajaan untuk melaksanakan apa sahaja yang dianggap boleh membendung dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Yilson Yanggun. Beliau merupakan Ketua Eksekutif Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Christmas dan juga merangkap speaker resmi Kesatuan Mahasiswa UKM. Jadi itu gambaran yang kita perolehi daripada seorang daripada kedudukan mahasiswa-mahasiswa yang sedang menghadapi masalah ekoran daripada penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Tetapi harus ingat apa yang dilakukan adalah bukan soal-soal yang melibatkan politik, tetapi ini merupakan soal keselamatan awam. Baik, kita berehat dulu buat seketika. Anda jangan ke mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami secara live dan eksklusif ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang keselamatan untuk semua dan kita masih lagi menyentuh tentang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan yang sebenarnya bermula hari ini, dan tumpuan kita pada program ruang bicara hari ini ialah di kalangan mahasiswa-mahasiswa di beberapa buah universiti yang ada di negara kita ini. Baik, kita ada di talian sekarang ini yang berbahagia Profesor Dato' Teknologis Dr. Wahid Razali yang menjalankan tugas-tugas Naib Chancellor di Universiti Tun Hussein On Malaysia ataupun UTHM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Datuk dengar suara saya dengan jelas ya? Kurang sikit. Okey. The current situation, Datuk, situasi terkini lah di dua kampus UTHM sendiri, iaitu di Parit Raja, Batu Pahat dan juga di Pagoh, Muar. Tok. Ya. Sebenarnya ada dua yang berbeza di sini di Pagoh. Sekarang ini kita ada lebih kurang 107 yang kita kuarantin. Dan juga di Parit Raja seramai 75 orang. Tapi fasa di Pagoh ini adalah setelah kita melalui fasa yang pertama itu, iaitu kita sekarang ini kita pretty confident bahawa untuk Pagoh kita sudah break the change di antara kontak dan juga yang insyaAllah yang free lah, yang bebas daripada COVID-19 ni. Dan cuma yang di Parit Raja ni, sebab dia baru nak mula. Dan inilah kita kena kerja keras di Parit Raja untuk memastikan bahawa kontak-kontak itu kita boleh break the change. Jadi setakat ini peningkatan adalah sangat tinggi pada pandangan saya, iaitu almost exponential. Ada 19 yang lebih kurang positif. Tapi bilangannya agak tinggi. Apabila kita kata pada 14 hari bulan, dia hanya pada bilangan 1 dan 15 2 dan 16 3. Itulah yang kita perlu insya-Allah untuk bersama-sama. Dan saya ucapkan terima kasihlah pada PKD Jabat Kesihatan di Muar dan juga di Batu Pahat, kerana mereka telah bekerjasama dengan kami dan kami amat bertuah lah kerana mereka ini banyak membantu. Dan inilah saya rasa semangat daripada rakan-rakan kita daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang berdedikasi, dan kadang-kadang saya naik kesian sampai lencun baju dan juga macam-macam lah. So inilah saya patut terima kasih kerana membantu student ataupun pelajar saya di Pagoh dan juga di Parit Raja ini. Ya, saya tertarik hati bila Datuk sentuh tentang tugas-tugas pengorbanan yang telah pun dilakukan oleh. Tak berapa dengar, can you? Ya.
Mungkin apa yang Datuk sebut itu adalah sesuatu yang kita maklumlah, kita harus mengucapkan setinggi terima kasih sebenarnya kepada kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita anggap mereka itu sebagai the unsung heroes sebenarnya tu ya. Hero-hero yang tidak diwar-warkan sebenarnya, tapi mereka lah sebenarnya yang hebat. Baik, Tok, mungkin sesuatu yang saya nak kongsi bersama dengan Datuk lah. Punca berlakunya COVID-19 ini sehingga melibatkan pelajar. Di mana puncanya sebenarnya tu? Punca dia adalah satu sawang daripada kaki tangan kita, iaitu lecturer kita menghadiri istimewa tabligh. Jadi dia balik, dia pun tidak pasti. Dia ni pun buat seperti biasa dan kita pun unaware. Jadi we are caught in a big surprise. Sebenarnya inilah kesilapan kita, iaitu kita tidak tahu siapa dia. Jadi dia pun masuk kelas dan kita pun tak tahu. Not until bahawa dia demam dan kita dapati bahawa dia positif dari COVID-19. Dan lepas itulah baru kita bekerja keras untuk memastikan bahawa semua kontak dia, pelajar dia, dan kita buat screening dengan bantuan PKD tadi, dan inilah yang menyebabkan bahawa kita sekarang ni masalah kita adalah untuk nak mencari dia punya kontak ataupun change itu daripada ialah kita kata yang pertama tadilah the main carrier tu. Reaksi Tok daripada pelajar-pelajar sendiri dan juga daripada staf universiti pihak Datuk sendiri, apakah mereka memberi kerjasama yang sebaik-baiknya, Tok? Ya. Pandangan saya mereka telah memberikan, sebab ini sesuatu yang baru untuk universiti saya. Jadi sudah tentu kita ada beberapa masalah pada peringkat awal dengan panicky situation. Dan ibu bapa pun banyak faktor lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah bila kita keluarkan cool down dan kita bawa bincang dengan pelajar, dan in fact kita ada jawatan kuasa pengurusan krisis yang kita telah tubuhkan lebih awal lagi, dan kita masukkan juga di situ ahli dia, iaitu YDP MPP. Jadi di situ sebenarnya kita membawa pelajar-pelajar sekali untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi dengan itu dia mudah sikitlah, mana dia mereka sendiri pun menjadi orang yang dapat membantu dari segi bagaimana perkara ini patut ditangani. Dan alhamdulillah YDP ataupun MPP yang sudah ada sangat aktif, dan mereka telah memberikan apa yang sepatutnya sebagai tindakan daripada pihak pelajar untuk bersama-sama pihak universiti untuk membenteras inilah penularan wabak COVID-19. Okey, akhir sekali Datuk, mungkin dari segi peranan yang dimainkan oleh pihak universiti sendirilah untuk menjaga kebajikan pelajar, kaki tangan dan sebagainya, terutamanya kepada mereka yang mungkin terlibat dengan COVID-19 ini, Tok. Okey, kita sudah tentu untuk yang terutamanya untuk pelajar lah, sebab kalau yang staff itu kita ada rakan-rakan kita daripada kelab staff UTM itu dia membantu. Betul. Dari segi pelajar kita kata MPP kita memainkan peranan yang penting. Dan kita untuk sebagai contoh semasa di kuarantin kita akan berikan sediakan makanan. Nilai dia lebih kurang RM20 lah. Jadi dan ini pun kita akan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh KD ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Di samping itu, untuk yang pelajar-pelajar yang tidak pulang ke kampung dan mereka itu kita sediakan makanan tapi berbentuk take away dan juga kemudahan-kemudahan lain. Dan saya rasa mereka akan selesa dan tidak akan dan kita juga berikan lajukan internet di situ. Sebab imagine pelajar-pelajar ini tidak biasa duduk di dalam keadaan yang terkongkong. Jadi inilah masanya bahawa it's quite a challenge pada saya. Dan inilah peranan universiti dan juga pelajar-pelajar sendiri untuk bekerjasama. Sehingga kita sayang pada negara kita ataupun kita sayang kepada bahawa kita kendaki semua rakyat Malaysia itu perlu sihat. We need to break the change. Betul.
Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Profesor Dato' Teknologis Dr. Wahid Razali yang menjalankan tugas selaku Naib Chancellor Universiti Tun Usin On Malaysia UTHM. Jadi harapan kami semoga apa yang dialami sekarang ini oleh UTHM, saya percaya mungkin akan dapat diatasi dengan kebijaksanaan Profesor Dato' dan juga rakan-rakan yang sedang bertungkus lumus di UTHM sekarang ini. Baik, seorang lagi tetamu kita sudah pun ada di talian sekarang ini. Jadi di talian sekarang ini ialah yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim, iaitu Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Baru saja kita bersama Tok ya. Ya, ya. Okey Tok, ini kita nak cakap tentang Perintah Kawalan Pergerakan inilah. Tadi pun kita dah kontak rakan kita di UKM, begitu juga dengan Naib Chancellor di UTHM. Jadi kita nak tahu pula apa yang dialami sekarang oleh UiTM, apa yang dilakukan oleh UiTM. Apakah ada timbul masalah di kalangan students ataupun pelajar-pelajar, mahasiswa apabila penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan hari ini? Maaf, ya. Saya cakap tak berapa jelas sikit. Okey, reaksi daripada pelajar-pelajar UiTM sendiri tu bila Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan. Ya. Kita sudah mengeluarkan keliling kepada pelajar, memberitahu mereka tentang penangguhan kuliah. Ya. Daripada 18 hingga semua program akademik lah. Ya. Pada 18 hingga 31 Mac. Ya. Dan kita memberi pilihan kepada pelajar ini untuk sama ada pulang ataupun tinggal di kampus. Tinggal di asrama. Asrama, okey. Ya. Berapa ramai? Ya. Berapa ramai tu yang decided nak tinggal di asrama tu? Oleh kerana selepas 18 hingga 31 Mac ini kita telah anjakkan kalender akademik kita sehingga ada daripada 1 bulan April hingga 12 itu adalah cuti pertengahan semester, maka pelajar ramai memilih untuk pulang. Dan tinggal 20% saja yang dalam kampus. Dan mereka yang tinggal di dalam kampus itu, apakah kebajikan mereka diberi perhatian sebenarnya oleh pihak UiTM tu? Ya, sememangnya. Pastinya kita menjaga kebajikan mereka dan kita menyediakan makanan kepada berbungkus kepada mereka 3 kali sehari. Dan mereka kita menjaga pastikan kesihatan mereka dan keselamatan mereka semua terjamin. Ya, dan kita menjaga segala aspek kebajikan mereka semasa mereka berada dalam kampus. Ada tak perintah ataupun peraturan yang perlu diikuti oleh pelajar-pelajar yang tinggal di dalam kampus ni tu? Ya, mereka seharusnya mengikuti saranan seperti yang diberi dalam keputusan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia supaya mereka tetap berada di kampus dan tidak keluar ke jadi kita akan sediakan makanan dan apa juga perkara yang mereka perlukan. Okey, akhir sekali harapan dan juga seruan Datuk lah kepada masyarakat dan khususnya lah kepada pelajar-pelajar, tak kira lah yang berada di dalam ataupun yang sudah pun balik kampung sekarang ni tu. Ya, pada mereka yang telah pulang ke kampung, mereka duduk di rumah dan tidak mengikuti nasihat dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia supaya mereka tidak dan ambil jaga kebersihan dan jaga kesihatan mereka dan sebagainya. Dan kepada yang di kampus terus berada di kampus. Dan kepada ibu bapa yang anaknya masih ada di kampus, jadi jangan risau, kita akan menjaga anak-anak mereka dengan baik.
Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Emeritus Dr. Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim, Lieutenant Chancellor Universiti Teknologi Jemara ataupun UiTM, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Itu jelas bahawa kita sebenarnya mendapat gambarannya agak jelas sebenarnya nasib pelajar-pelajar ataupun mahasiswa kita di beberapa kampus di negara kita, dan kita harap ibu bapa juga akan turut memberi sokongan dalam program-program yang disusun atur oleh pihak universiti, dan kerana ini seperti yang saya katakan adalah cukup penting sebenarnya kerana ianya melibatkan soal keselamatan awam secara keseluruhannya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan saya ingatkan lagi bahawa sesungguhnya sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan terkini berkaitan dengan COVID-19 ataupun COVID-19 ini, sentiasalah mengikuti kami di Bernama, kerana kami sentiasa memberikan berita-berita yang tepat, sahih dan terkini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.